Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak-anak murid saya? Saya harap kamu semua dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga yang tercinta. Baik. Video ini adalah merupakan video yang pertama sekali yang saya buat untuk awak darjah 5. Sebelum ni saya dah buat untuk darjah 3. Okey. Hari ini saya nak ajar awak subjek jenayat. Subjek jenayat ni merupakan subjek yang sangat-sangat digemari. Ramai pelajar-pelajar sukakan subjek ni lah. Kebiasaannya. Tapi mudah-mudahan awak pun akan menjadi lebih suka lagi subjek ni. Sebab subjek ni sangat-sangat mudah dan sangat best. Nak tahu best ke tidak? Tunggu. Okey. Hari ini saya akan ajar awak pelajaran yang pertama, hukuman jenayat Islam. Kali ini kebiasaannya kalau saya nak ngajar, saya akan suruh pelajar saya yang bacakan. Tapi kali ini saya yang baca. Tak apa. Okey. Kita tengok tajuk yang pertama, pengenalan hukuman jenayat Islam. Hukuman jenayat Islam ialah ketetapan yang mesti dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hukuman jenayat ni memang sudah ada. Hukuman Islam ni memang sudah ada dalam Al-Quran. Bukan direka-reka, bukan buatan manusia, tapi semuanya daripada Al-Quran, dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi kita tak boleh nak ubah-ubah. Bukan hukuman Islam ni bukan yang satu ciptaan, tapi memang daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh main-main dengan hukuman Islam ni. Okey. Undang-undang jenayat Islam terbahagi kepada 3. 1. Hudud. Ni mesti awak pernah dengar. Yang kedua, qisas dan diyat, hukuman kesaksian, hukuman kesiksaan secara balas yang sama. Nanti kita akan belajar. Dan yang ketiga, ta'zir. Okey, kita belajar yang pertama dulu, hudud. Hukum hudud. 1. Alif. Hudud ialah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak berdasarkan nas-nas Al-Quran. Maksudnya semuanya daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan juga di dalam hadis yang tidak boleh ditukar ganti. Macam saya kata tadi, memang tidak boleh diubah. Kita memang kena terima daripada hadis dan Al-Quran. Tak boleh ubah, tak boleh ditukar, diselewengkan, diubah sikit, tambah ke, kurang ke, tak boleh. Atau dipindah hukumannya, sama ada dengan ditambahkan atau dikurangkan kadar hukumannya. Kalau awak tahu, kalau awak pernah dengar, kalau hukuman sivil, dia boleh dipindah ataupun boleh diubah. Itu adalah hukuman manusia. Tapi kalau hukuman Allah ni, hukuman hudud, tak boleh ditukar ataupun dipindah. Tak boleh. Memang kalau dah tetap macam tu, tetap macam tu. Contohnya hukuman zina, kena 100 kali sebatan, tak boleh 110 ke, ataupun dikurangkan sikit 40 ke, 70 ke, tak boleh. Mesti tetap 100 kali sebatan. Nampak macam besar, tapi nanti kita akan belajar betul ke. Okey, yang kedua, tujuan hudud ini adalah menjaga dan melindungi hak Allah Ta'ala supaya kesejahteraan dan kehormatan Islam terpelihara keseluruhannya. Kenapa hukuman hudud ni perlu dilaksanakan? Supaya melindungi hak Allah. Hak Allah ni apa? Ya, kita ni sebagai kita menjaga agama Islam ni. Jangan bila kita buat satu kesalahan dibiarkan saja, hukumannya tak setimpal ataupun tak dikenakan hukuman. Jadi kat situ tiada keadilan dalam
agama Islam. Jadi sebab itulah ada hukuman hudud ni, supaya nak melindungi orang tak pandang serong tentang agama Islam ni. Sebab dalam kehidupan ni mesti kena ada satu undang-undang. Dalam Malaysia pun ada undang-undang, betul? Dalam sekolah pun ada undang-undang. Dalam Al-Quran, dalam agama Islam pun mestilah ada undang-undang dia. Jadi tak boleh kita sewenang-wenangnya melakukan kesalahan tanpa sebarang hukuman. Hukumannya setimpalah dengan apa yang pesalah itu lakukan. Sebab itulah untuk hukuman hudud ni, untuk memelihara, menjaga agama Islam ni, kesucian agama Islam. Dan yang ketiga, wajib bagi hakim menjatuhkan hukuman hudud ke atas penjenayah walaupun mereka dimaafkan oleh mangsanya atau waris mangsanya. Dia dah buat kesalahan, dah buat salah, tetap dihukum, tak boleh terlepas dari hukuman. Jadi kat situlah keadilan. Kalau dia buat kesalahan tapi terlepas, jadi kat situ ada kelompongan kesalahan kat situ. Sebab itulah kena pesalah tu, walaupun yang mangsanya, contoh dia mencuri rumah kawan kita. Jadi kawan kita tu maafkan dia, tak apalah, dia halalkan. Adakah pencuri itu akan terlepas? Tidak. Pencuri itu akan dikenakan hukuman juga, walaupun dimaafkan oleh rumah yang dicuri itu mangsa dia. Itu namanya hukuman hudud. Dia tak boleh terlepas daripada hukuman. Dan yang keempat, kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud ialah zina, kazaf, menuduh zina, minum arak, sadiqah iaitu mencuri, hirabah, merompak, dan riddah, murtad. Jadi ini adalah antara contoh-contoh kesalahan yang boleh dikenakan hukuman hudud. Hukuman hudud ni macam saya kata tadi, tak boleh diubah. Memang dah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey, setakat ini boleh faham? Okey, saya ingatkan semula, hukuman jenayah Islam ni terbahagi kepada 3. Yang pertama hudud, dan yang kedua qisas, dan yang ketiga ta'zir. Tapi hari ni kita belajar dulu berkaitan dengan hudud. Okey, itu cukup setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.